Aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ni dapat kita bersua dan sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, yakni taman-taman syurga. Sini tak kena merah belum. Hijau, alhamdulillah. Dia Ipoh. Oh, Taman Meru. Bukan semua Ipoh. Oh, bukan. Baik. Oh, pun tak adalah. Baik. Alhamdulillah, izin Allah kita dapat bersama pada malam ni, dapat solat berjemaah dan dapat terus kita duduk di dalam majlis ilmu, yakni sebahagian daripada taman-taman syurga. Moga-mogalah Allah memberkati akan pengajian kitab kita pada malam ni dan melimpahkan akan manfaatnya kepada kita dan seterusnya memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi muka surat 3 kitab Jawi, baris 3 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah, dan dikehendaki dengan membenar itu mengaku hati, mengikut hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi membaharukan dia dan bukan, salah buka. Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima, maka tiada dihukumkan dengan iman. Kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar, kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Baik, kita sambung lagi berkenaan kita dah selesai apa tu Islam dan apa tu rukun Islam. Kita dah cerita dah, Syekh ceritakan kat kita lah daripada kitab dia. Kemudian nak sambung seterusnya, iaitu apa itu iman, dan seterusnya nanti dia akan cerita tentang rukun iman. Jadi iman tu dulu. Bermula iman itu, iman ni dia okey, dia begini. Kalau belajar bab agama ni, satu-satu term perkataan kalimah tu dia ada dua makna. Apa-apa pun. Satu makna dari segi lurah. Lurah tu maknanya makna dari segi bahasa. Dia makna dari segi bahasa ni makna terjemah. Daripada bahasa Arab terjemah ke dalam bahasa Melayu, bahasa kita lah. Makna yang kedua yakni makna istilah. Makna istilah itu makna yang dikehendaki syarak. Makna apa yang disebut pada Quran dan juga hadis. Jadi dua-dua makna kita kena ambil tahu. Jadi sama juga dengan iman. Iman ni makna dari segi lurahnya, asal perkataannya amanah. Iman tu asalnya amanah. Amanah tu maknanya aman. Aman ni maknanya tenang, tenteram, kan? Aman.
Dan jadi iman itulah makna kata orang yang memiliki iman. Orang yang dalam hatinya ada iman ialah orang yang ditenangkan akan Allah ke dalam hati dia, mententeramkan ia akan Allah ke dalam hati dia dengan cahaya iman tadi. Dan iman ni juga satu pandangan lain lagi mengatakan bahawa iman berasal daripada perkataan amina, iaitu dengan makna percaya. Jadi dengan makna amin, amin ataupun percaya. Jadi iman itu juga diertikan dengan makna percaya. Makna yang kedua ni lebih masyhur diguna pakai. Jadi sebab itulah iman disama ertikan dengan kepercayaan. Jadi iman tu maknanya percaya. Baik. Kemudian kita nak tengok maknanya dari segi istilah. Tadi baru dari segi bahasa je, dari segi lughah. Maknanya dari segi istilahnya bermula iman itu iaitulah membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tengok satu-satu lah. Dia kata membenar. Pertama dulu membenar. Membenar ni lawannya tidak membenar lah. Tidak membenar ni makna menidakkan. Jadi kalau orang yang menidakkan tak termasuk dalam iman, makna kafir, automatik, terang jelas dan nyata. Jadi yang tak kafir ni dia membenar. Membenar tu maksud mengiyakan, membetulkan, maknanya betul lah, iyalah, dia ngaku. Soal buat tak buat tu nanti lu nak ceritanya dia percaya ke tak percaya, dia benar ke tak benar, dia betulkan ke atau dia tak betul, tak mengaku. Tu dulu, bagi faham yang tu dulu. Jadi yang pertama kata Syekh membenar, dan kemudian Syekh kata hati. Jadi membenar tu pula bukan pada lidah semata-mata. Pada lidah betul juga, tapi bukan semata-mata. Maka membenar sini yang lebih nak dikehendakinya atau barang hakikatnya ialah membenar di hati. Di hati itu yang nak dibenarkan. Maknanya, maksudnya sini, mafhum dia, kalau di bibir dia membenarkan Rasulullah, membenarkan Allah, membenarkan Islam, tapi di hati dia tak benarkan, di hati dia dustakan, maka orang ni sebenarnya tidak beriman. Tetapi kita manusia ni, orang lain ni, kita semualah tak boleh hukumkan dia kafir. Sekali lagi dia cakap kat mulut dia benarkan Allah. Dia kata betul lah, Allah betul, undang-undang Allah ni betul, hukum hudud betul. Kemudian dia kata Nabi betul, Nabi Muhammad tu memang Nabi, utusan Allah, Rasulullah kan. Dia kata Islam ni memang agama yang benar, tapi dalam hati dia tolak hukum hudud. Dia cakap kat mulutnya, dalam hati dia kata hukum apa main potong tangan gini, hukum kuno zaman dulu mungkin lah boleh laksana. Zaman sekarang zaman moden kan, kereta pun nak terbang dah, dia kata. Takkan nak pakai lagi potong-potong tangan. Tu. Tapi dia tak cakap kat mulut, dia cakap di hati je. Lepas tu kata ikut Nabi buat apalah, ikut Nabi lambat lah, bila nak maju ikut Nabi. Ikut style kita sekarang lah, trend terkini. Tapi kat mulut tak cakap, dalam hati je dia berfikiran begitu. Dalam hati dia kata begitu. Asyik nak kena ikut Islam je. Islam ni dah lah macam-macam benda tak boleh, payah ikut Islam ni. Dia kata dalam hati. Kat mulut tak cakap, dalam hati dia cakap. Maka orang ini sebenarnya kafir di sisi Allah. Tetapi di pada pandangan mata kita manusia ni, tak boleh kita kata dia kafir. Tadi Ustaz kata di sisi Allah dia kafir. Ya, tu sisi Allah. Sisi kita tak boleh kata dia kafir. Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak boleh baca hati dia. Mana mu tahu? Tengok muka tahu Ustaz. Mandai. Tengok muka tahu. Ingat apa? Itu takut jatuh fitnah. Sebab apa? Sebab tadi saya sebut, dia cuma cakap di hati. Di hati siapa tahu? Melainkan hanya semata-mata Allah saja yang tahu. Jadi kita tak tahu. Jadi kita hanya boleh hukum dari segi zahir. Jadi persoalan orang tanya direct lah, ni kuliah bukan ni apa, kuliah penjelasan. Dia kata dulu gaduh sangat awak, sekarang boleh baik-baik kawan pula. Itu kita kena faham. Zahirnya sekarang dia cakap macam mana? Adakah dia cakap macam dulu? Dia menghina hukum Allah? Tak dah.
Dia kata kita kena sama-sama orang Melayu bersatu untuk tegakkan agama kita Islam di atas muka bumi. Jadi Zohir cakap tu baik ke jahat? Zohirnya baik. Maka kita baiklah dengan dia. Tak boleh percaya Ustaz, hati dia tu jahat. Cakap je macam tu, hati jahat, mana mu tahu? Tu cerita dia. Batin tak boleh hukum. Barang dalam hati tak boleh hukum, melainkan jelas di zahirnya. Melainkan dia bercakap. Dia bercakap ikut Islam ni lambat lah. Baru tak boleh kawan dengan dia. Tapi dia cakap Islam bagus ini ni, padahal dalam hati dia kata tak bagus. Itu lantak dia. Itu di sisi Allah. Sebab tu saya sebut tadi, di sisi Allah dia kafir. Tapi di sisi kita tak boleh kata dia kafir. Sebab kita tak tahu pun apa benda yang ada dalam hati dia. Melainkan hanya semata-mata Allah. Boleh jelas ni? Faham tak ni? Siapa yang saya maksudkan? Tak faham sebut yang girang. Itulah maknanya, nak bagi faham supaya kita faham kenapa pemimpin kita tindakannya kejap-kejap A, kejap-kejap B. Dia bukan main kejap-kejap, tapi ada dasarnya, ada ilmunya. Bukan main ikut rasa. Hukum hakam agama ni bukan main ikut rasa. Dia ada hukumnya, ada dalilnya. Apa boleh, apa tak boleh, macam mana nak buat. Tu. Baik. Jadi membenar hati. Okey. Di hatinya mesti benar. Gitu. Kemudian apa yang nak dibenarkan tu? Maka jawabnya akan Nabi SAW. Jadi yang disuruh benar tu benar mana? Benarkan Nabi. Benarkan Nabi di hatinya. Kenapa di sini Syekh tak sebut benarkan Allah, tapi dia terus sebut benarkan Nabi? Kenapa? Sebab siapa yang benarkan Nabi, automatik benarkan Allah. Dia begitulah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah jawab dah dalam Quran dalilnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini maknanya Muhammad, Nabi kita. Jadi kalau betul kamu kasih pada Allah, ikut Rasulullah. Makna ayat ni, mafhum dia, maknanya dengan ikut Rasulullah itu makna kita kasih pada Allah. Maknanya dengan ikut Nabi, automatik ikut Allah. Tapi orang yang ikut Allah belum tentu ikut Nabi. Itu kena faham. Orang yang ikut Nabi, Nabi kita lah, Nabi Muhammad, sudah tentu ikut Allah. Sebab apa yang dibawa oleh Nabi bertuhankan Allah, kita ikut pun Nabi. Jadi jadilah kita bertuhankan Allah automatik. Tapi kalau ikut Allah je, belum tentu ikut Nabi. Asal Ustaz cakap macam tu? Abu Jahal, Abu Lahab, dia percaya Allah tu Tuhan. Baca dalam kitab-kitab sirah. Mereka kafir Quraisy percaya Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia kata Al-Lata pun Tuhan, Al-Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan. Itu berhala yang besar-besar. Ada lagi banyak berhala, tapi yang lain tu kecil-kecil. Yang paling besar tiga ni, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Dia kata tiga-tiga ni sama taraf dengan Allah juga. Allah pun Tuhan, Al-Lata pun Tuhan, Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan. Jadi situlah jadi syirik. Datangnya Rasulullah menidakkan yang lain. Itulah keluar perkataan kalimah la ilah, tak ada Tuhan. Maknanya tak ada Tuhan tu, Al-Lata bukan Tuhan, Al-Uzza bukan Tuhan, Al-Manat bukan Tuhan, dan semuanya bukan Tuhan. Illallah, hanya Allah, kecuali Allah. Maknanya kenapa disebut kecuali? Sebab Allah tu pun masuk dalam kepercayaan mereka. Tapi sebab mereka percaya yang lain, maka Nabi tolak yang lain kecuali Allah yang tidak ditolak. Maknanya hanya Allah saja yang Tuhan, lain bukan Tuhan. Itulah maksud la ilaha illallah tu. Tu yang mereka marah sangat dengan Nabi tu. Kalau Nabi lahir-lahir, Nabi bawa ayat kata Allahu Rabbi, nescaya mereka tak marah. Kalau semata-mata ayat tu begitu, Allah Tuhanku, mereka tak marah. Sebab mereka pun pegang gitu juga. Tapi bila Nabi kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, situ mereka marah. Ada. Kalau kita bawa, kita kata Islam adalah sebuah agama di atas muka bumi, kan? Yahudi pun tak marah, Kristian pun tak marah, Buddha pun tak marah, Hindu pun tak marah.
Tapi bila kita kata tak ada agama yang sebenar-benarnya, tak ada agama yang betul, semuanya batil, semuanya sesat, melainkan satu saja, yakni Islam, marah, baru marah. Sebab tu Yahudi dendam nak bunuh kita orang Islam sebab ayat ni. Itulah singkatnya la ilaha illallah. Panjangnya tadilah kita sebut. Kita kata tak ada undang-undang yang lebih tepat dan lebih betul melainkan hanya undang-undang Allah. Situ dia pun marah. Kalau kita cuma kata undang-undang Islam ini betul, dia kata betul lah. Undang kafir pun betul juga, dia kata. Nampak? Itu masih lagi menduakan, mentigakan, mensatukan Esa, tak, menafikan yang lain. Hanya Allah saja yang betul, hanya Islam saja yang betul. Yang ni lah kita kena pegang. Nampak benda ni remeh tuan-tuan, tapi sekarang sudah pun berlaku di zaman kita. Ada orang berkempen kerana karier politiknya sampai sanggup mengatakan semua agama pun baik. Nampak? Habis cakap macam mana tu kalimah la ilaha illallah tu? Batal tak batal? Tuan-tuan sendiri boleh jawab. Tak payah jadi mufti, tak apa, boleh jawab dah. Jelas, terang, nyata. Ni tujuan kita mengaji, supaya kita faham. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Soal nak jaga hati kawan ke, itu nombor 2. Tapi ini soal akidah. Jangan sampai sebab nak jaga hati kawan, hati orang, sampai menjual akan akidahnya. Sampai sanggup akidahnya dihilangkan macam tu saja. Sedangkan akidah ialah barang yang tidak ternilai langsung di atas muka bumi ni. Barang yang sangat-sangat nak, tak ada, orang cakap apa, tak boleh nak letakkan, maknanya paling tinggi nilai dia. Mana boleh beli, boleh beli akidah, boleh beli tak? Tok Guru masa dulu dia kena tahanan ISA. Jadi ada seorang apek ni, dia tukang rana. Tahu rana? Maknanya dia pergi kedai tolong beli barang untuk geng-geng tahanan kat dalam. Sebab kalau tahanan dia bukan macam penjara, dia cuma duduk dalam tu je, tak boleh keluar, macam kuarantin lah lebih kurang kan. Tapi ada seorang lah bahagian rana, dia ni je, dia diberi tugas khas, boleh keluar pergi beli barang, bawa balik. Jadi orang pun kirim lah. Ada yang kirim beli rokok lah, dia yang kirim suruh beli gitar pun ada kan. Sampai kat Ustaz Siddiq, Apek tanya, ayat Haji mau apa? Ni tanya kan. Jadi Tok Guru kata, belikan aku iman sekilo, ni kata. Belikan aku iman sekilo. Dia pun tulis kat kertas, iman 1 kilo lah, 1 kilo. Cukup kah 1 kilo? Dia tanya pula, cukup ke sekilo? Kata Tok Guru cukup dah. Sekilo pun tak apa dah. Okey, 1 kilo 1 kilo. Dia pun tulis. Lepas berapa lama tu dia pun balik. Dia balik barang orang lain semua ada. Barang Ustaz Siddiq dia tak ada. Sampai dekat Tok Guru, ayah Haji, ini barang apa macam Mana susah mau cari yo. Saya habis tanya semua kedai, tak ada ini barang. Ini barang apa? Mau cari mana ni? Kata Tok Guru, memang tak ada kat kedai, sebab dia datang daripada Tuhan. Iman tu yakin dan percaya pada Tuhan. Duit banyak mana pun tak boleh beli, sebab dia barang anugerah daripada Allah. Itu macam ke? Tu cara ulama menyampaikan dakwah. Halus dia main. Nak ceritanya, iman tak boleh nak dibeli. Mu kaya macam mana pun nak beli iman tak boleh. Bapak Tok Guru, anak belum tentu jadi Tok Guru. Paling kuat Tok Garu. Belum tentu. Sebab iman tak boleh diwarisi. Bukan kompom turun kompom. Bapak Tok Guru, anak mesti Tok Guru juga. Tak, belum tentu. Sebab iman tak boleh diwarisi. Iman anugerah Allah. Kadang-kadang bapak kafir, anak orang yang paling taat di sisi Allah. Boleh jadi gitu. Allah nak buat. Tak payah kata bapak Tok Guru. Ayah Nabi belum tentu anak ni ikut agama ayah dia. Tengok cerita Nabi Nuh. Anak ni ingkar, tak nak ikut Nabi Nuh, pada anak kandung sendiri kan. Allah nak tunjuk kan. Kadang isteri jahat Nabi Lut, tak nak ikut suami dia, suami Nabi lah kan. Isteri tak nak ikut. Lepas tu kita tak payah pelik lah kalau isteri kita tak nak ikut.
Isteri Nabi pun nak orang perempuan kan, biasalah. Dia begitu dah. Kan? Memang payahlah. Barang tulang bengkok memang payah. Kan? Dia begitu. Tapi tak apa, pelan-pelan. Apa-apa pun minta petunjuk daripada Allah. Tapi kadang-kadang ada suami jahat, bini baik. Mana? Suami Firaun. Betul. Anak bini dia Asyah. Asyah ni beriman. Isteri kepada Firaun. Suami dia jahat sungguh, Firaun. Bini baik. Bini taat pada perintah Allah. Dia menyembunyikan iman di depan suami dia. Kan? Ada jadi macam tu. Sekarang pun ada lagi tak jadi macam tu? Ada. Ada. Sebab tu dalam nak memilih pasangan, cek betul-betul. Bukan tengok hidung dia tajam je ke depan. Nampak? Jangan tengok kot lawa je, jangan tengok poket dia penuh, kan? Ini anak orang nak ambil menantu, tengok datang naik motor kapcai. Mati motor. Nampak? Dah orang pondok. Orang pondok kan ada duit sangat, tapi serban solah serban. Kan? Siap kat raga motor tu ada kat 4 kitab atas tu. Tapi dia nak anak kita bagi tak? Sini bagi saya, tempat lain tak bagi kot. Sini bagi. Nampak? Dia kata, nak datang apa? Nak kutip derma? Dia kata. Asal nampak orang pakai kopiah jubah serban ni, tanya kutip derma. Dah bukan nak kutip derma. Ingat nak kenal-kenal lah dengan anak makcik. Dia ada dah. Dandan kata ada. Golik. So balik je tu je. Tapi tengok ini datang naik dekat naik kereta apa tu? Kereta baru tu lah apa? X50. Seat dalam plastik lagi. Dia kata ni baru menantu. Lepas kahwin dia kata apa? Ini baru hantu, dia kata. Dah anak dia balik merah pipi, kena penampar dengan suami. Sebab apa? Itulah sebab kita nilai dari sudut nilaian dunia, bukan nilai dari sudut nilaian akhirat. Anak kita tak berapa pandai seorang, katalah contoh, ngap sungguh. 1 tambah 1 pun jenuh kira dengan jari. Kan? Kita pun marah sangat. Kan ni anak tak berguna. Keturunan mana tak tahu, pada keturunan dia. Nampak? Dia kata, ambil kau mana tah genetik ni, dia kata. Bodoh sangat, lembab sangat. Asal report card merah. Dia balingnya, dia campak report card tu atas. Saya pernah tengok kat sekolah dulu. Ayah dia campak report card atas muka anak dia. Pong gitu, macam dalam drama tu. Ingatkan drama je punya betul-betul. Kasarnya. Lepas tu tak apa lah. Anak ni lah pergi duduk kampung, ngaji surah masjid gitulah, telaah kitab. Lama-lama jadi tok siap surau. Lepas tu orang angkat jadi Bilal. Dia duduk kampung gitu, kain pelekat, naik basikal, bukan ada duit sangat. Tapi bila ayah dia sakit-sakit, siapa yang tolong? Dia. Dan anak yang kat Kuala Lumpur tu, ayah tak boleh balik ni lah, mesyuarat. Lagipun PKP ni, roadblock penuh. Alasan. Nampak? Padahal boleh buat surat lah. Saya pun lepas. Kan? Tapi gitu lah. Itulah dia orang yang bila kita didik anak kita, suruh sayangkan dunia, satu hari nanti dia sayangkan dunia dia lebih daripada kita. Tapi bila kita didik anak kita sayangkan akhirat, dia nampak ayah dan mak dia anugerah daripada Allah, maka dia takkan sia-siakan. Dia akan jaga sebab dia tahu redha Allah duduk pada redha ayah dan ibu dia. Maka dia akan jaga hati mak ayah dia, kerana dia tahu kalau mak dia derhaka pada mak ayah dia, automatik dia derhaka pada Allah. Sebab apa? Sebab dia orang mengaji. Biar dia bodoh dunia pun, tapi dia cerdik akhirat. Kerana yang nak balik nanti akhirat ke dunia? Akhirat. Dunia kita nak tinggal. Sebab tu nama mati kita meninggal dunia. Yang kita nak tinggalkan dunia, bukan akhirat. Yang akhirat tempat nak pergi. Jadi bangga sangat dengan dunia tu, hebat sangat lah kali tinggal juga. Tu. Jadi dunia berlebih kurang sudahlah. Lepas tu kalau anak kita tak berapa cerdik bahagian dunia, janganlah marah teruk sangat. Marah sikit-sikit supaya dia mengaji betul-betul, tak apa dah. Ni janganlah sampai tak mengaku anak lah apa semua. Dia okeylah juga ada C.
Kita dulu E semua. Ada marah sangat anak dia. Tadi anak dia tanya, dah ayah dulu SPM berapa? Jangan kira ayah, dia kata. Tak ada masalah. Tak pandai dunia boleh hidup lagi. Alah, kalau SPM tak ada pun hidup lagi. Bukan bila tak ada je SPM, lepas habis umur 17 SPM tak ada, malaikat maut cabut nyawa. Awak cabut nyawa sebab SPM tak ada. Dah hidup lagi sampai 87 hidup lagi. Dengan SPM tak ada tu. Kenyang menyanda, perut ke depan lah. Nampak? Kenyang menyanda makan, padahal SPM tak ada. Elok dah, apa takut? Yang kita takut Allah tak ada dalam hati kita. Bukan SPM. Tu pentingnya iman. Teruk-teruk tadi SPM pun pergilah meniaga burger ke. Bukan nak meniaga burger tu, masa nak beli stok burger dia tanya SPM ada tak? Nak meniaga burger. Dah, beli je, jual. Masa kita jual pula tak ada orang tanya. Masa nak beli burger kita, awak jual burger ni ada SPM ke? Kita pun tonyoh dengan kicapnya itu, season tu gitu, tonyoh muka dia. Nampak? Tak mana ada orang tanya, belilah. Makan sedap, orang beli. Buat jual murah-murah, lagi orang beli. Kan? Itu je. Bukan payah sangat hidup atas muka bumi ni. Tapi kita yang sendiri memayahkan. Yang sebenar payah ialah akhirat. Tapi kita pula memudah-mudahkan. Kita ingat akhirat senang, tak apa, relax. Tak pandai baca Quran, tak apa, dia kata. Tak apalah, tak apa. Nak tengok tak apa. Tunggu kiamat esok lah nak tengok tak apa, tak apa. Nak. Kita buat akhirat, kita buat ringan-ringan. Bab dunia, kita buat berat-berat. Kita buat sungguh-sungguh. Situlah. Jadi kita yang dah mengaji ni, tolong, tukar. Kan? Bahagian dunia berlebih kurang. Ada tak ada sudah. Usaha lebih kurang gitu gini, dapatlah hasil. Kan? InsyaAllah asal halal. Bahagian akhirat, buat sungguh-sungguh. Tu. Macam ni lah, betul lah soal penyakit. Penyakit pun masuk dalam bab agama gak, betul. Kan? Contoh kewajipan memakai mask, betul. Kita laksanakan, denda 1,000. Tapi why not, kenapa kita tak menutup aurat, denda 1,000 juga? Sebab mana lebih utama lagi? Kan? Pakai mask tu je. Kan? Kalau mati tak pakai mask tu, kena kat corona, tapi ada iman, mati dalam iman. Tapi kalau mati dalam keadaan telanjang, tak pakai apa, terbuka aurat, mati apa namanya? Kalau tak kafir pun fasik, confirm dah, sebab mati dalam keadaan dosa. Kan? Tu. Jadi gitulah. Jadi kita ni semua peringkat lah, daripada atas sampai ke bawah, kebanyakannya manusia hari ni, akhir zaman ni, dia memandang dunia lebih daripada akhirat. Yang ni yang kita kena mengasingkan diri daripada kelompok jenis macam ni. Ini yang Nabi kata di akhir zaman, jadilah kamu orang yang ganjil. Ganjil macam mana? Orang lain semua sibuk dunia, lupakan akhirat. Kita sibukkan akhirat, lupakan dunia. Bukan maksud lupakan dunia langsung tak pergi kerja. Kan? Lagi dia duduk je kat surau ni sampai kurus keding. Awak ni tak makan ni, dah nak makan ni, tu kerja dah tak ada. Pergilah kerja, tapi bukan jadi matlamat kerja tu. Sekadar perlu saja ambil amanah untuk nak jaga anak bini. Jadi kita dapat gaji tu sebab nak sara keluarga. Lebih kurang sudahlah. Rumah kita tara ni, rumah tereh saya tengok tadi, tara ni okey dah lah. Ada ruang tamu, ada bilik air, nak mandi boleh. Tak adalah sampai bilik air pun tak ada, kena pinjam bilik air rumah sebelah. Ada seorang satu, okey lah tu. Tak ada sabun, miskin sangat. Sabun pun tak ada, tonyoh je dengan tangan. Nampak? Boleh je. Tolong gesek-gesek kat dinding. Lama-lama hitam dinding. Kan? Mana kata bukan payah sangat. Nak bahagian dunia ni, tapi taklah sampai teruk macam tu kan. Tapi maknanya lebih kurang. Tapi bahagian akhirat tu masalah. Bahagian dunia kita cukupkan kelengkapan dunia kita. Dunia ni kena ada kenderaan tu. Kurang-kurang kena ada motor. Kalau dia nak pergi mana, nak pergi sana semua susah. Zaman sekarang pun bukan setakat motor, kereta pun dah kena ada ni. Dicerita dengan kawan ni, sebab nak bawa ni anak, isteri lagi apa semua. Kan? Dia kata kena beli kereta, rumah kena ada. Dia cerita lah, dia cerita satu-satu. Betul dah. Kan? Tapi nak tanya keyakinan pada Allah ada tak? Ada, dia kata. Okey, kalau yakin nak cerita, nak tanyalah sifat-sifat Allah apa dia.
Kalau kamu percaya pada Allah, makna kamu kena kenal Allah. Kenal Allah dengan kenal sifat dia. Mana sifat dia yang kamu tahu? Sifat Kelepok kan? Bahagian dunia lengkap dah kat rumah kita tu kan? Daripada kursi depan orang tamu sampailah kursi makan pun ada, kursi kat luar pun ada. Macam-macam jenis kursi, terlebih kursi kan? Lengkap semua dah kat rumah. Tapi lengkap akidah kita masih lagi masalah. Lengkap ilmu agama kita masih lagi masalah. Jadi yang dah ada dunia tu biarlah, jangan pergi jual pula kan? Biarkan saja. Tapi yang bahagian akhirat pula kita cuba pulun pada saat-saat sekarang ni. Dunia dah nak habis dah ni kan? Jadi kalau kita buat lengah-lengah lagi, habislah kita. Baik, jadi itu dia iman, benar hati akan Nabi. Benarkan Nabi. Jadi automatik siapa benarkan Nabi, automatik benarkan Allah. Sebab tu tak payah Syekh nak sebut satu lagi Allah. Cukup dengan benar Nabi, benar semua. Benar Allah, benar Islam, semualah. Sebab Nabi yang bawa semua tu. Dia jadi benarkan Nabi, dah benarkan. Tapi kalau mengucap syahadah tak memadai lah. Mengucap syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia, kenalah sebut asyhadu alla ilaha illallah juga. Cuma yang dimaksudkan sini membenarkan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kafir kemudian dia masuk Islam, tapi perangainya jahat. Dia suka buat maksiat, dia suka minum arak. Lepas tu dia tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, dah jadi habit lah ya Rasulullah. Perkara maksiat saya, suka sangat berzina, minum arak." Kalau zaman kita taklah kan sampai yang jenis macam kita ni, tak adalah sampai ke arak, tapi kalau ketum mungkin lah kot kan. Contohlah. Saya macam mana nak buang katalah contoh kan. Dia tanya, orang ni tanya Nabi, macam mana nak buang? Dah jadi kelaziman lah pula. Jadi nak pula kan, teringin hati tu. Maka kata Nabi ginilah, kalau kamu nak berubah, kamu janji dengan aku jangan bohong, tu saja. Nabi kata kalau kamu nak berubah, janji dengan aku jangan berbohong. Lepas tu orang ni pun tanya Nabi, tak payah buat semayang taubat ke, tak payah ni ke tak? Nabi kata satu je pesanan aku, jangan bohong, tu saja. Jangan bohong, tu je, pegang yang tu je kata Nabi. Okey, tak apa. Jadi bila dia nak buat sesuatu benda maksiat atau benda salah, dia akan teringat. Kalau Nabi tanya macam, kalau aku ambil arak ni, aku pun minum, memang Nabi tak nampak. Tapi mana tahu satgi aku tersempak dengan Nabi, Nabi tanya, hari ni ada tak minum arak? Takkan aku nak bohong, sebab aku dah janji dengan Nabi jangan bohong. Akhirnya dia tak jadi minum arak, dia pun buang botol tu. Asal dia nak buat benda tak eloknya, dia malas nak semayang. Tak payah semayang lah hari ni, letih lah, malas semayang. Tapi dia teringat, kan kalau Nabi tanya dah semayang belum, takkan nak bohong kata dah. Nak kata tak, nanti Nabi marah aku kan? Sebab semayang tu benda kewajipan, silat-silat kena hukum je lagi kan? Hudud, tak semayang ni, meninggalkan semayang dengan sengaja, ada hudud. Jadi dia pun semayang lah. Malam-malam pun dia semayang juga. Jadi tengok cara Nabi buat. Akhirnya dia jadi betul-betul baik dengan satu sebab dia, jangan bohong. Ini ada pula kat televisyen. Dululah, sekarang tak tahu ada lagi ke tak. Ada rancangan apa tu? Bohong, apa bohong, suruh bohong dalam rancangan tu. Tak tengok? Oh, tak tengok, sini bagus ni, tengok Quran aja. Betul lah, alhamdulillah. Tapi adalah dulu, saya tak ingat apa dah nama rancangan tu. Betul ke bohong betul ke bohong. Nampak? Lepas tu suruh bohong pula, dia ajar bohong. Padahal bohong ni benda paling keji dalam agama. Walaupun kita gurau-gurau main-main kan, tapi lama-lama dia bila dah jadi sebati, sampai orang panggil mak bohong. Memang cakap dia bohong saja. Sampai orang kata aku tak percaya, mana dia lelaki. Nampak? Sebab dia suka bohong. Sampai lelaki pun tak percaya. Jadi jangan amalkan berbohong ni. Cakap dia lah betul terang, jujur.
Tak? Nah, itu yang Nabi ajar. Akhirnya jangan berbohong, alhamdulillah dia dah jadi baik. Dia tak jadi dah jahat. Sebab bila Nabi tanya, dia mengaku. Tapi ada tak dia terambil. Ada seorang sahabat lain ni, dia ambil minum arak. Nabi tanya dia, hari ni minum? Dia kata ada. Okay, tak apalah. Nabi tak kata apa. Esok Nabi tanya lagi, hari ni minum lagi? Dia kata adalah sikit. Dia mula segan tu dah mula timbul. Lepas tu esok tanya lagi, hari ni ada minum lagi? Ada Rasulullah. Rasulullah janganlah tanya selalu, segan saya. Kata Nabi, kalau segan mentilah. Itu je. Lepas tu esok tanya lagi. Lelah kali sampai setiap kali dia dah tahu Nabi asyik akan tanya. Lama dia segan, nak bohong tak berani, tu Nabi kan. Jadi dia segan, lama-lama dia berhenti. Lah kali Nabi tanya, minum? Hari ni tak minum Rasulullah. Alhamdulillah, memang tak minum. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang jenis suka buat masalah ke apa, tanya dia selalu. Lama-lama dia segan. Tak betul. Itu satu kaedah dakwah juga sebenarnya, tapi yang cara halus. Nampak? Tapi dia buat relax. Masalah juga. Jadi begitu. Jadi membenar hati akan Nabi SAW pada apa yang nak dibenarkannya. Dari segi apa? Pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia. Maknanya apa saja yang dibawa datang oleh Rasulullah, maka kamu benarkanlah akan Rasulullah itu. Apa saja yang Nabi bawa datang, benarkan. Itulah yang dimaksudkan membenarkan Nabi. Macam contoh, dalam hadis Nabi kata fil habbati saudai. Hadis ni hadis sahih Bukhari. Fil habbati saudai, dalam habbatu sauda, syifaun min kulli da'in, adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit, kata Nabi. Ila sama, melainkan mati je, tak ada penyakit, tak ada ubat. Nabi kata habbatu sauda ni ubat bagi segala jenis penyakit. Syifaun min kulli da'in, hadis dia. Nak penyembuh bagi segala penyakit. Ila sama, melainkan mati. Mati tak ada ubat. Kalau mati ada ubat senang. Saya nak mati makan ubat, hidup balik. Tergah balik. Dah mati tak ada ubat. Tapi lain, kata Nabi, dalam habbatu sauda itu adalah penawar segala penyakit. Okey, kita pun makan Panadol, tak makan habbatu sauda, tak jadi kafir lagi. Tapi kalau kita berpegang Panadol lebih baik daripada habbatu sauda, boleh rosak akidah kita. Sebab apa? Sebab habbatu sauda ada hadis Nabi, tapi Panadol tak ada hadis Nabi. Tak ada pula dalam hadis Nabi kata innal Panadoli syifaun, tak ada. Jadi benda ni kena tahulah soal-soal agama. Madu, kurma, kan, minyak zaitun, kan, tu semua ada manfaat sebab dia ada ayat Quran dan ada hadis ni. Mana kata ada dalilnya. Kita tak apa orang cakap, tak pakai, tak rosak lagi, tapi menidakkan dikira membelakangkan Nabi. Ni dalam hadis, dalam kitab ni sebut membenarkan di hati akan Nabi. Maksud benarkan Nabi, apa saja yang Nabi kata kena benar. Jadi bila Nabi kata habbatu sauda tu penyembuh, kita kena kata penyembuh. Kita tak pakai, tu nombor dua, tapi kena kata ni memang penyembuh. Lepas tu nak pakai ubat lain, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kata yang ni tak boleh pakai ni, habbatu sauda apa semua ni tak mujarab, ni baru mujarab Panadol ni, tu baru jadi kafir, boleh jadi rosak akidah. Sauda dia adakah yang original dia yang Nabi suruh tu, ataupun yang berbeza dengan yang dijual sekarang, campuran sikit sangat. Kalau 100 yang lain barangkali 10 aja ambil nama aja sauda tu. Adakah itu maksud Nabi itu? Maksud Nabi yang sebenar, yang original lah. Yang original lah. Tapi yalah, yang kita pun kadang-kadang tak tahu mana satu original, mana satu tak original, kan? Jadi kita pun bersangka baiklah dulu. Kalau kita jelas, terang dan nyata memang kita tahu benda tu memang tak original,
Kan? Kita boleh scan ke macam mana, tak tahulah. Kan? Kita memang tahu tu tak original, barulah kita tak pakai pun tak apa. Tapi nak ceritanya sini perbandingan, bukan persoalan betul sahadat original atau original, tapi perbandingan keyakinan kita dengan perubatan Islam dengan perubatan yang bukan Islam. Kita kena yakin perubatan Islam, tapi tak jadi masalah kita ikhtiar dengan perubatan yang bukan Islam. Tapi perubatan Islam tu kena yakin. Tu cerita dia. Itu yang nak dimaksudkan sini. Sebab ni bukan masalah kesihatan tak kesihatan, tapi masalah akidah. Masalahnya akidah, bukan soal sembuh tak sembuh, tapi soalnya akidah. Sebab apa soal akidah? Sebab tak percaya kat Nabi. Tu yang jadi masalah. Bukan pasal ubat tak ubat, tapi percaya Nabi tu. Bila percaya Nabi, kena ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia. Baik. Jadi katanya sini apa yang diketahuinya, nanti darurah tu belum lagi. Mana tadi? Hilang pula dah. Akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang akan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Darurah tu maknanya spontan. Darurah maknanya spontan. Kita biasa dengar orang cakap darurat kan. Darurat tu asal kataannya daripada Arab, darurah. Darurah tu maksudnya spontan. Dengan makna maksud darurah itu ataupun spontan itu ialah maknanya tidak perlu fikir dan bicara lagi. Tu maksud dia. Maknanya bila darurah ni tak perlu nak dipikir panjang dan tak perlu nak dihuraikan panjang. Itu maksud darurah. Jadi maknanya mengikut Nabi pada barang yang darurah, kata Syekh. Apa maksud mengikut Nabi pada barang yang darurah? Pada barang agama yang basic. Itu maksud dia. Pada barang agama yang simple, yang tak payah nak fikir panjang-panjang, tak payah nak hurai panjang-panjang. Contoh, Nabi kata kita semua maklum bahawa sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Itu dipanggil maklum bid darurah nama dia. Maksud maklum bid darurah maknanya pengetahuan tu spontan. Semua orang tahu bahawa sembahyang 5 waktu, 2, 4, 4, 3, 4. Semua orang tahu. Tu maksud dia. Maklum bidarurah. Jadi yang semua orang tahu itulah kita kena ikut. Tiba-tiba kita seorang je sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan sebab terlupa, tapi memang dia buat. Bila orang tanya, awak sembahyang subuh 3 rakaat? Nabi tak apa, sembahyang 2. Kita bukan Nabi, kita kena lebih sikit. Sebab kan susah nak masuk syurga. Tak ada. Dia bukan pasal susah tak susah. Hang buat 3 tu lagi susah nak masuk. Sebab apa? Sebab lawan apa yang Nabi buat. Jadi dia kena faham. Ada benda yang boleh berlambak-lambak kita buat, walaupun Nabi buat tak banyak tu, kita buat lagi banyak. Boleh. Ada benda yang tak boleh, ada had. Contoh macam semayang malam, tak ada had. Kita nak tahajud 48 rakaat pun tak ada masalah. Kan? 448 pun tak ada masalah. Sampai bengkak tu kaki-kaki, darah dahi ni menitik-nitik. Kuatnya semayang anak. Nak boleh berlubang tinggal sejadah. Boleh masuk kepala. Kan? Sebab lamanya dia semayang. Boleh, tak ada masalah. Yang tu tidak ada had. Tapi bila main dengan semayang fardu ada had. Dia ada 5 waktu. Jangan buat tambah-tambah nak jadi 6 waktu, 7 waktu, tak boleh. Atau kurang pun tak boleh. Jadi benda yang itu yang dipanggil perkara sawabit dengan perkara mutaghayyirat. Ada perkara sawabit maknanya perkara yang telah ditetapkan. Maksud tetap, tak boleh ubah. Tambah tak boleh, kurang tak boleh. Ada perkara satu lagi namanya perkara mutaghayyirat, perkara yang boleh diubah. Contoh perkara sawabit ialah sembahyang fardu. Semayang tetap wajib ketika mana pun, sihat ke, sakit ke, hatta dalam perang peluru duk naik atas kepala ni kan, M16 apa semua, wajib juga kena semayang dalam perang. Sebab tu ada semayang perang nama dia kan, ada kaedah dia. Jadi semayang sawabit tetap. Corona macam mana hebat pun, tak ada seorang pun mufti keluarkan fatwa lepas ni kita tak payah semayang dah sebab corona terlampau kuat. Tak ada. Semayang tetap semayang.
Tapi perkara mutaghayyirat, perkara yang boleh diubah. Mana ubah? Sama ada semayang di masjid atau semayang di rumah. Itu bukan sawabit. Yang tu boleh ubah. Semayang jarak saf, itu bukan sawabit. Itu mutaghayyirat. Boleh ubah. Boleh adjust. Kan? Tapi semayang berdiri, itu sawabit. Sebab berdiri tu rukun dalam semayang. Baru ada illah melainkan bila tak boleh berdiri. Bukan suka-suka nak selalu sangat semayang diri, tak sekali semayang duduk, dia kata. Saja-saja tak boleh. Tapi kalau memang tak boleh berdiri, tu baru masuk dalam bahagian dia. Tu kena faham apa perkara boleh, apa perkara tak boleh. Bukan semua benda boleh, bukan semua benda tak boleh. Kalau kita nak ikut sekati semua benda boleh, semua benda tak boleh, maknanya itu bukan beragama namanya. Sebab agama ni, makna agama ialah peraturan. Bila kita kata kita ikut agama, maknanya kita ikut peraturan. Bila kita kata kita ikut Islam, maknanya kita ikut peraturan Islam. Itu je. Dah sekati saya lah tak buat apa. Kamu sekati kamu buatlah. Maknanya kamu tak ikut Islam. Bila tak ikut Islam, takut tak jadi Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalil dia, siapa yang menyerupai satu kaum, jadi kaum tu. Tak ikut, kalau dia ikut Islam, jadi kaum Islam. Tak ikut Islam, tak jadi kaum Islam. Jadilah kaum mana yang diikut? Kan? Yahudi lah, Kristian lah. Jadi itu kita kena faham betul-betul. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan mengikut Nabi pada barang agama, yakni darurah, perkara-perkara asas. Ada pun perkara yang dalam-dalam, yang tu yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang bagi pandangan A, ada bagi pandangan B. Bila ada banyak pandangan, maka perlu pula kepada kita untuk pilih pandangan mana yang kita rasa sesuai untuk kita buat. Tapi kalau tak ada apa-apa pandangan, memang satu tu je, itu je, tak ada cara lain dah. Tapi bila ada beberapa pandangan, yang tu, sebab itulah khilaf itu membawa rahmat, bukan membawa perpecahan. Sebab tu kita kena faham, bila ada berlaku khilaf, bukan tujuan nak suruh bergaduh. Tapi bila ada khilaf, maknanya berlapang dada lah. Mu nak ikut mana satu, ikutlah. Macam 4 mazhab ni, tak ada masalah. Nak ikut Imam Syafi'i, ikutlah Imam Syafi'i. Nak ikut Imam Hambali, ikut Imam Hambali. Nak ikut Imam Hanafi, ikut Imam Hanafi. Nak ikut Imam Malik, ikutlah Imam Malik. Yang tak bolehnya ikut yang lain daripada tu, yang tak ada tersenarai. Saya nak ikut Perdana Menteri. Ni nampak, kalau Perdana Menteri tu ikut agama, tak apa, ikut dia kan. Tapi ini puak pandai sini, ikut ayah PIN tak boleh. Dia kata Imam PIN nama dia. Mana pula? Itu tak termasuk. Nampak? Jadi kena ikut. Pilihlah. Tapi tak payah pilih lah. Kita ni uruf di masyarakat di Malaysia ni, ikut Imam Syafi'i, kita ikut sudahlah. Buat kerah kepala, tak nak. Saya nak ikut Imam Malik. Kita tanya dia, nama penuh dia apa? Malik lah. Dia pun tak tahu. Kata nak ikut Imam Malik, nama penuh pun tak tahu. Maknanya nak ikut satu-satu orang tu, kena ikut ilmunya, bukan ikut sekadar namanya saja. Contoh kita ikut Imam Syafi'i ni, bukan sekadar kenal Syafi'i, tapi kenal ilmu yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Sebab tu ulama karang kitab fiqh menceritakan hukum hakam mengikut pandangan Imam Syafi'i. Cara semayangnya, cara gini, cara gitu, muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, apa semua ikut pandangan Imam Syafi'i. Inilah kitab fiqh, kitab Imam Syafi'i. Macam tu lah. Bukan senang-senang nak tukar-tukar taklid mazhab. Nak pindah pula dibuat jadual. Jumaat Syafi'i, Sabtu Hambali, Ahad Maliki, Isnin Hanafi, Selasa tak payah semayang. Nampak? Yang tu tak boleh main tukar-tukar, mana boleh. Sekalipun hak alim tak boleh main tukar-tukar mazhab gitu kan. Mazhab ni bukan suruh dibuat main-main. Untuk kita nak ikut betul-betul, melainkan berlaku masyaqqah. Tahu masyaqqah? Masyaqqah ni maksudnya kesempitan. Berlaku benda yang sempit. Contoh tawaf di Kaabah. Mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, bersentuhan lelaki perempuan yang ajnabi batal wuduk. Kita ada wuduk nak tawaf Kaabah. Dah ramai kan. Sekarang ni yalah memang tak kena pun, sebab jarak sungguh. Dululah sebelum PKP apa semua ni kan, rapat-rapat melanggar tangan.
dengan perempuan mana, Rusia ke apa tak tahulah, Turki ke apa, kan, langgar, dah batal wuduk kalau ikut mazhab kita. Jadi di situ barulah ulama kita kata boleh kita bertaklid kepada mazhab yang membenarkan, seperti mazhab Imam Hanbali. Dia kata kalau kita tersentuh kulit lelaki perempuan tetapi tidak ada syahwat, tak batal wuduk. Sentuh-sentuh tengok makcik umur 80, takkan ada syahwat kot. Makcik Arab kan, nampak? Kita pun tak apa lah, tak steam. Kata nampak? Tak ada syahwat, tak batal. Tiba-tiba jalan-jalan ke depan sikit, zup, tengok ni hidung tajam ke depan gini, awek Turki. Dia kata sorry. Dia sorry tu berdarah hidung. Batal. Nak ceritanya memang begitu. Jadi yang itu maknanya perbezaan masa tu bila ada kesempitan baru boleh beralih. Tak ada kesempitan waktu aman biasa tak boleh. Tu dekat umrah sana, sini tak boleh lah. Sini buat langgar muslimat tak apa, tak syahwat dia kata. Tukmu. Sebab sini waktu aman, mana boleh pakai tukar-tukar macam tu. Dia ada waktu-waktu susah dia dan sebagainya gitu. Jadi itu nak ceritanya dalam masalah kenapa berlaku perbezaan. Jadi jangan kita pening. Kenapalah kita Islam satu tapi macam-macam mazhab? Itu sebab ijtihad. Kerana ada benda yang tak dijelaskan secara tepat dalam Quran ataupun hadis. Sebagai contoh, letak tangan dalam sembahyang. Dalam hadis sebut letak tanganlah di atas dada. Hadis sebut dada je. Dada tangan mana? Sini. Mana letak? Maka berlakulah pandangan-pandangan para imam-imam yang muktabar, yang layak untuk mengeluarkan fatwa sebab ilmu mereka yang sangat hebat. Maka berlakulah pandangan Imam Syafi'i katanya di atas pusat, pandangan Imam Hanbali Hanafi di bawah pusat, pandangan Imam Malik kata di sisi, kerana ada satu hadis yang mengatakan Nabi berdiri sahaja dalam semayang. Jadi diri tu ada yang beristihad bahawa makna berdiri tangannya lurus. Jadi sebab tu ada pandangan yang letakkan tangan di sisi. Jadi itu khilaf. Jadi bila khilaf, lapang dada lah. Jangan cepat nak melenting. Dia tak pernah pergi umrah. Sekali pergi umrah nampak Tok Arab tu semayang tangan kat sisi. Dia tarik tangan tu letak sini, kata. Tok Arab tu penampak tersungkur situ. Nampak? Jangan buat pandai itu. Sebab ni berlaku khilaf mazhab. Sana lagi macam-macam mazhab ada. Jangan kita pandai-pandai. Kan? Jadi orang cakap apa, tak ada ilmu bertanya dulu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Jangan kamu memandai-mandai. Baik. Kemudian lagi, dan dikehendaki dengan membenar itu kita sambung akan datang. Dan dikehendaki dengan membenar itu, berhenti kat situ. Mana dua baris daripada bawah. Dan dikehendaki dengan membenar itu. Jadi macam biasa di luar sana ada sedikitlah produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi tuan-tuan pakak-pakaklah membeli sambil niat menderma. Ya. Tak berapa jelas dengar apa ni? Bomo dengan penipu. Bohong dengan penipu. Apa beza dia? Takutnya soalan ni. Itu kena tanya orang pakar bahasa Melayu lah. Pada saya nampak macam sama je, tak tahulah. Bohong dengan penipu. Tapi kalau selalunya dalam bahasa Melayu ni, ini tak ada dalam kitab. Ini saya punya pandangan je. Tapi dia kadang, kalau dalam bahasa Melayu ni, kalau ada perkataan per tu menunjukkan dia punya pelaku tu memang sentiasa buat. Macam peminum arak. Maknanya peminum arak bukan sekali-sekala minum, memang hari-hari minum. Memang bangun pagi sarapan Carlsberg, tengah hari Heineken. Nampak? Memang arak aja dia minum. Mandi pun arak. Tu kita panggil peminum. Tapi kalau orang yang kadang-kadang je minum, tak panggil peminum. Dia panggil orang ni pernah minum. Macam tu. Kan? Macam penzina. Kalau penzina tu memang hari-hari berzina.
Tapi kalau orang kadang-kadang tu, itu maknanya kesilapan dia. Jadi beza dengan orang yang sekali-sekala buat dosa, kadang-kadang dia tak sengaja ataupun tertewas dengan nafsu dia. Berbeza dengan orang yang gemar buat dosa, itu hatinya dah busuk, dah hitam. Jadi boleh jadilah kot makna bohong dengan penipu tu. Kalau bohong tu mungkin sekali-sekala kot, mungkin. Tapi kalau penipu, memang tak dipercaya lah. Cakap apa pun tak betul. Pembohong. Iyalah kot. Tak tahulah. Sudah, jangan tanya lagi itu kena tanya bahagian sastra, pakar bahasa Melayu. Sebab itu masalah bahasa tu, bukan masalah dalam akidah. Baik, jadi cukup sekadar tu. Sebelum apa-apa, dah ada soalan lagi, saya tutup awal. Jadi cukup sekadar tu. Kita bertemu lagi nanti pada kuliah yang akan datang, InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan lah. Harap-harap tak adalah merah. Dan semua tempat kita doakan semualah Allah angkat wabak penyakit ni daripada bumi kita, khususnya Perak dan seluruh negara kita dan seluruh negara-negara Islam yang lain, kan? Dan juga kepada seluruh dunia lah. Moga-moga Allah ambil lah wabak ni. Tapi itulah bak kata Syekh Nuruddin, jangan hanya KKM atau MKN nak melaksanakan dari sudut kesihatan semata-mata tanpa melihat kebersihan daripada hati lah pula. Kebersihan jasad, ya dah kita suruh amalkan, basuh tangan, kerak basuh tangan lah, hand sanitizer lah, gini-gini lah. Jangan suka pegang mana lah, jaga hygiene kita, bagi bersih betul. Yang itu okey dah, InsyaAllah SOP itu kita ikut. Tapi masalah kebersihan hati pula. Sebab punca bala turun pun bermula daripada kebusukan hati juga, kerosakan hati juga. Jadi sama-sama juga. Jadi kita harap jangan lagi ada program seperti Anugerah Bintang Popular dalam masa ni untuk dibenarkan lagi oleh kerajaan. Yang tu orang dah cukup marah dah. Dalam duk COVID nak menyanyi lagi tak habis-habis. Ni nak mengundang lagi, seolah-olah kita mencabar Tuhan. Macam seolah-olah kita kata, tak power mana corona ni, hantarlah lagi power, kami tak takut. Jangan. Itu dikira kau hajar pada Tuhan, mencabar Tuhan. Jadi dah lah tu. Jadi belilah telur masin. Dan seangkatan dengan ini, InsyaAllah bantu sekolah Ustaz Siddiq Nur. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikhnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma dafa'annal balaa wal waba wa khususan al waba waris al corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.